Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan sama-sama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam Haji Isa, seterusnya Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam tazkirah ringkas antara maghrib dan isyak kita pada malam ni, dengan tajuk ataupun perbincangan kita ialah tentang kisah para sahabat. Jadi pada malam ni kita akan bersama-sama dengan salah seorang lagi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mempelajari kisah sahabat ni? Kerana berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ni umpama bintang-bintang di langit. Jadi bagaimana kamu mengambil pengajaran ataupun pembacaan ataupun mengenali sahabat-sahabat ini dan kamu ambil sesuatu daripadanya, maka kamu akan mendapat petunjuk sebagaimana Nabi kata kamu mendapat petunjuk bila melihat bintang-bintang di langit. Maka kita akan tahu sama ada arahnya, sama ada waktunya dan sebagainya. Maka begitulah bintang sahabat-sahabat Nabi ni. Bila kita baca mereka, kita baca kisah hidup mereka, kita kenali mereka, maka kita akan dapat sesuatu, insya-Allah. Kerana kita tidak sempat berjumpa dengan Nabi, kita baca hadis, kita tahu hadis ungkapan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak tahu orang yang dibina ataupun orang yang ditarbiyah ataupun orang yang kita kata produk daripada Nabi ni. Siapa produk Nabi? Tidak lain melainkan sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk kepada salah seorang lagi daripada sahabat Nabi yang kita baca ni yang kurang-kurang terkenal, kurang-kurang dikenali sikit. Yang dikenali ramai memang adalah 10 orang sahabat dipanggil Asyarah Mubasysyirin bil Jannah dipanggil. Itu 10 orang sahabat yang memang dijamin syurga. Jadi cerita mereka ni masyhur. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang popular. Yang kita baca, kita tengok pada setiap hari Selasa ni ialah sahabat-sahabat yang kadang-kadang kurang dikenali, kurang disebut, kurang diceritakan, tapi mereka ini sangat memberi sumbangan kepada agama. Sebab sahabat ni kadang-kadang ramai yang tidak dikenali, tapi mereka ni sebenarnya memberi menyebarkan agama, sehingga Islam itu tersebar di seluruh, bukan sahaja tanah Arab tapi di luar tanah Arab. Kita semua ni bukan orang Arab lah, tapi kita dapat agama kerana ada orang yang menyebarkan agama ni. Jadi kita tengok sini pada malam ni ialah seorang sahabat bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. At-Ta'i itu adalah nama kepada satu kabilah di tanah Arab ni. Kabilah banyak. Quraisy tu salah satu. Kita ada Quraisy, kita ada Khuza'ah, kita ada Ghatfan, kita Aus, Khazraj, kita ada macam-macam. Salah satu nama dia ialah At-Tai, nama dia. Tai macam tu. Pelik sikit lah, Tai gitu. Macam apa bunyi dia. Kalau eja bahasa Arab, baca bahasa Arab, Tai gitu, Tai gitu.
Tapi kalau bahasa Umi biasa dia tulis T-O-Y ataupun T-A-Y, tai jadi pula. Jadi orang dia daripada keturunan tu, bangsa tu, maka dipanggil sebagai At-Tai, gitu. Jadi kalau kita jumpa orang nama At-Tai tu, maknanya dia daripada kabilah At-Tai gitu. Ketua dia yang masyhur sekali di tanah Arab dulu, sejak daripada zaman Nabi kita, sebelum daripada Nabi lagi, ada seorang bernama Hatim, nama dia Hatim At-Tai. Kalau orang Arab zaman dulu bukan zaman sekarang, dia Hatim At-Tai ni masyhur sebagai seorang yang sangat pemurah. Pemurah ni maknanya sangat-sangat dia suka belanja orang, memberi makan pada orang, dia suka tolong orang, baiklah, maknanya orang yang baik dari segi perangai. Sebab itulah ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Hatim At-Tai ini. Walaupun Nabi tak sebut Hatim At-Tai, tapi Nabi sebut an-nasu ma'adin. Nabi kata manusia ni ibarat logam yang ada di dalam tanah. Nah, dalam tanah itulah maknanya dalam tanah. Logam ni saya rasa logam ni maknanya lah, kalau emas tu masa dia bercampur dengan pasir, bercampur dengan apa, itu kita panggil logam. Besi bercampur dengan itu panggil logam. Semua benda tu panggil logam. Maknanya benda yang ada di dalam tanah, nampak macam kotor, nampak macam apa, tapi rupanya berharga. Gitulah. Jadi itu nama dia logam. Nabi SAW kata an-nasu ma'adin. Manusia ni umpama logam, benda yang duduk dalam kadang-kadang nampak tak bagus, tapi bila dia bersih, diproses, dia akan jadi sangat-sangat bagus, sangat-sangat mahal. Emas ke, perak ke, uranium ke, apa benda besi ke, aluminium ke, maka itu adalah logam dipanggil. Jadi Nabi kata manusia ni umpama macam itulah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Nabi kata orang yang hebat dan juga baik semasa jahiliyah, maka dia akan boleh dimanfaatkan dengan baik semasa Islam. Tapi dengan syarat, Nabi kata iza faquhu, apabila dia ini faqih, ataupun dia ni memahami agama. Jadi hadis ni saya rasa kita baca semasa hari Ahad hari itu, di sinilah masa kuliah subuh. Jadi hadis ni dia sangat-sangat berkaitlah dengan yang pertama sekali Umar bin Al-Khattab. Sebab Umar bin Al-Khattab ni seorang yang hebat semasa jahiliah. Sebab dia cerdik, dia pandai membaca, pandai menulis, dia pandai main pedang, dia gagah, dia perkasa, orang takut semua gitu. Bila dia masuk Islam, jadi dia gunakan keberanian dia tu untuk manfaat agama. Maka begitulah juga Hatim At-Tai ni. Hatim At-Tai ni, dia ni sebab dia ni pelik sikit. Hatim At-Tai ni kabilah Tai ni, sebab kabilah Tai ni dia tinggal berhampiran dengan negeri Syam. Dia tinggal dekat dengan negeri Syam. Negeri Syam tu pada masa tu dikontrol, dijaga, ditawan oleh orang-orang Rom. Jadi oleh kerana tu Bani Tai ni, kabilah Tai ni, mereka ni agama dia Kristian. Orang Arab biasa agama dia sembah berhala, tapi ni pelik sikit, dia agama Kristian. Inilah satu-satunya bangsa Arab yang beragama Kristian sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum semasa Nabi pengutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adi ni adalah anak kepada Hatim ni. Jadi apabila ayah dia mati, dia Kristian lah. Apabila ayah dia mati, maka dia pun jadi raja lah, bangsa ketua kepada kabilah tu. Jadi antara benda yang dia buat ini yang tidak betul dengan agama Kristiannya, dalam agama Kristian, kalau peperangan berlaku, kalau satu kabilah serang satu kabilah, berlakulah peperangan apa-apa, maka harta rampasan hasil peperangan tu nama dia ghanimah. Nama dia ghanimah tu dalam agama Kristian tak boleh diambil, tak boleh ambil. Dalam agama kita, dalam Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ni boleh diambil, boleh digunakan, maknanya boleh diambil lah. Kalau dalam syariat zaman-zaman Nabi Musa dulu, Bani Israel, ghanimah ni harta rampasan perang, dia mesti dibakar. Gitu. Dia akan kumpulkan satu tempat, kemudian dia akan
beritahu lah, makna berdoa kepada Allah Ta'ala, inilah harta rampasan perang, pada masa tu akan turun api daripada langit, dia akan bakar semua benda tu. Jadi dia orang tak boleh ambil. Tapi At-Ta'i ni, Adi bin Hatim At-Ta'i ni dia ni ambil harta 1/4. Kalau berlaku peperangan dia ambil kat dia, sebab tu dia jadi kaya. Jadi tu cerita dia lah. Yang pertama sekali dia Kristian, yang keduanya ialah dia ni jadi raja dan dia ni buat salah dari segi agama Kristian. Kemudian dia kata dia ni yang ketiga ni, Adi ni, dia sangat benci kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Dia tak boleh, sehingga pernah dia kata dia ni sejak awal-awal lagi dia beritahu kepada hamba dia, dia kata tolong ikatkan, tolong sediakan untuk aku 1 ekor unta yang kuat, boleh berlari laju, dia panggil Rahilah pada masa tu. Rahilah ni unta yang special lah. Kalau kereta yang boleh lari laju lah, tak tahulah kereta apa benda kan, kereta Ferrari ke kereta apa dia, tak tahulah kan. Maknanya kereta boleh lari laju, siapkan untuk dia, prepare 1, dia kata. Sebab kalau kau dengar, dia pesan kepada hamba dia tu, kalau kau dengar Muhammad ni datang ke kawasan kita, aku akan cabut lari. Dia kira nak lari je. Jadi sebab itulah nanti ada cerita hujung ni, dia ni kena marah kan. Sebab apa? Jadi raja sangat tapi lari. Jadi Nabi kita SAW, dia kalau berperang, Nabi lah berperang sendiri, bukan Nabi yang pertama lari. Gitu. Dia raja-raja zaman dulu ni yang selain daripada Islam ni biasanya macam tu. Raja Parsi pun macam tu juga, bila nampak kalah je dia lari dulu. Orang kafir macam itulah maknanya kan, kita tengok lah maknanya kan, dia lari. Hitler kita baca macam tu juga Hitler dia kalau perang dia lari dulu masuk dalam tu. Jadi ceritanya dia pun kata macam tu kepada hamba dia ni. Lalu hamba dia pun menyediakanlah, dia kata, 1 ekor unta yang kuat. Tiba-tiba, lama cerita dia ni, dah prepare dah lama ni. Tiba-tiba sampailah pada satu hari itu, dia kata apa yang berlaku ialah hamba ni diberitahu, "Hoi Atih, Adi," dia kata, Adi dia kata, "aku nampak Muhammad dah on the way ke sini," dia kata. Jadi dia pun apa lagi lah, dia pun kumpulkan, bukan dia saja rupanya nak lari, dia buat lari semua isteri-isteri dia. Dan dia kata sempat juga dia tarik semua adik-beradik dia, kecuali seorang adik perempuan dia tak sempat nak buat lari, dia pun lari, dia kata dia lari ke negeri Syam bersama-sama dengan orang Kristian lah, dia tinggal sana. Jadi ceritanya Nabi kita memang betul, pada masa tu Nabi pun bukan nak pergi perang dia, bukan nak tawan dia, bukan nak ni dia, nak ajak kepada Islam. Tapi dia ni dah takut awal-awal lagi. Lalu dia katakan dalam cerita ni, cerita ni diceritakan sendiri oleh Adi bin Hatim cerita ni. Jadi dia kata, bila aku ni lari, selepas tertinggallah seorang adik aku, lalu akhirnya Nabi SAW masuk ke kawasan aku, ajak kepada Islam, jadi berlaku peperangan, dia kata, maka adik aku ni pun dibawa lah ke Madinah Al-Munawwarah. Dibawa, bukan dijadikan hamba, adik dia ni dibawa saja ke Madinah. Jadi adik dia ni diletakkan di hadapan masjid, dia kata, masjid Nabi kita SAW. Jadi semualah ramailah orang-orang yang bawa balik daripada sana tu, mereka ni masuk Islam. Jadi mereka duduklah situ. Lama-lama cerita, dia ni tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kita ni hebatnya ialah sebut saja nama siapa-siapa dia akan tahu. Gitu. Nama orang ni dia tahu. Macam dulu kita pernah cerita Nabi kita semasa pergi ke Taif, ni zaman masa di Mekah lagi ni. Zaman Nabi kita pergi ke Taif, dia kena lontar batu. Bila lontar batu, Nabi telah lari ke satu kebun. Bila sampai ke kebun tu, Nabi telah dibawa buah anggur di dalam bekas oleh seorang hamba. Jadi hamba tu bawa ni, diberi kepada Nabi, dia kata ini hadiah daripada tuan aku kepada kau, dia kata. Jadi dia pun bila dia bagi kepada Nabi tu, Nabi pun ambil nak makan. Pada masa tu dicerita Nabi ni berdarah-darah lah. Ni cerita di Taif. Kita balik ke Taif sekejap. Kita tinggal sekejap Hatim tadi, Adi tadi.
Jadi dia pun Nabi baca bismillah. Bila Nabi baca bismillah ni, terus hamba ni yang bernama Addas ni tanya Nabi. Dia kata, kau ni baca apa? Dia kata, sebab apa? Orang negeri ni kalau nak makan, dia tak baca apa-apa pun. Jadi Nabi kata, aku baca bismillah. Kemudian Nabi tanya dia, kau ni daripada mana? Tanya budak tu, budak Addas tu. Addas kata, aku daripada Ninawi. Dia kata. Nabi kata, Ninawi, tempat saudara aku Yunus bin Matta. Tengok tu, Nabi tu cekap mana kan, geografi. Kita katalah kalau zaman moden ni, sebut nama tempat je Nabi tahu dah. Tempat ni orang ni, tempat ni orang ni, tempat ni asal orang ni. Sebab itulah yang terkejut tu, Addas tu terkejut tu. Dia kata, macam mana kau tahu? Pakcik lah kita kata, macam mana pakcik tahu Yunus tu daripada sana? Memang betul Yunus daripada sana. Dia kata, Nabi kata, Yunus ni Nabi Yunus yang kena telan ikan tu. Nabi Yunus tu adalah saudara aku. Nabi kata, dia adalah Rasul, aku pun Rasul. Betul ke? Adas ni kata, terus dia pun mengucap 2 kalimah syahadah time tu juga. Jadi nak tunjuknya bagaimana hebatnya mana. Satunya makan, baca bismillah. Makan sebutkan, maknanya kita ikut Islam ni kan, jangan takut. Kadang-kadang jadi macam nampak macam kuno sikit, macam tak standard ni. Makan macam bismillah tentu kan. Yang keduanya, Nabi tu cakap ilmu geografi dia. Jadi kita tu macam ni juga ni cerita ni. Jadi hamba tadi tu, adik kepada Adi tadi tu, dia duduklah depan masjid. Bila duduk depan masjid, jadi Nabi lalu. Orang pun beritahu dia, tu Muhammad tu. Tu Muhammad tu. Ketua dia lah kata kan. Dia pun cakap, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Ya, siapa awak? Dia kata, saya ni adalah saudara kepada Adi. Dia kata, oh, saudara kepada Adi, Nabi kata. Dia kata, lepas tu awak nak apa? Dia kata, dia kata, dia tu lari. Nabi kata, dia tu cabut lari dia tu. Aku pergi, dia cabut lari. Tinggallah kaum dia. Dia lari. Nabi kata, Nabi tahu dah. Lari ke Syam, dia kata. Lepas tu, tak apalah tu, nak apa? Dia kata, aku nak gini-gini. Tak apalah, Nabi kata, duduklah situ dulu. Macam itulah dia kata. Setiap hari Nabi datang, dia akan ni, adik dia ni pun katalah, tanyalah kan. Tanya, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, macam mana dia kata? Dia kata, akhirnya Nabi buat tak layan je. Nabi tak layan sangat dia ni. Lepas tu sampailah satu kali dia cerita. Ni cerita kali ni lah yang kita nak cerita ni. Dia kata sampai dia kata sekali tu dia pun tanya, kata, ya Rasulullah, boleh tak aku, dia kata, nak pergi jumpa adik aku Nuh di mana? Di Syam tu. Kau nak pergi buat apa? Dia kata, aku nak beritahu lah tentang kau. Dia kata, ni ya Rasulullah, kau nak pergi berapa orang? Nabi tanya dia. Ni kira orang tu, maknanya orang tu tawanan perang lah tu maknanya. Tapi maknanya Nabi SAW ni kan sangat-sangat baik kepada dia. Nabi kata, dia kata, aku nak pergi seorang lah. Nabi tak cakap macam tu lah. Nabi kata maknanya ialah tak boleh. Kamu tunggu dulu, dia kata, apabila ada orang yang boleh dipercayai. Gitu. Disebutlah dalam bahasa Arab tu, dia kata balagun. Dia kata balagun ni orang yang boleh dipercayai, yang boleh menyampaikan kamu ke Syam tu. Boleh jumpa, confirm orang jumpa macam kamu jumpa orang macam tu, barulah aku benarkan kau pergi. Jadi akhirnya tunggu lagi. Dia tunggu lagi. Adik dia ni akhirnya sampailah satu rombongan yang nak menuju ke Syam. Jadi akhirnya dia tanya, adik dia tanya, akhirnya setuju nak bawa dia. Dia pun beritahu kepada Nabi. Nabi buat apa kat dia? Nabi beri kepada dia kenderaan, bagi sebuah Mercedes kat dia. Unta yang paling best. Mana-mana tahu takut kan, takut nanti orang jahat, dia kata kamu lari ni dengan unta ni. Beri pakaian pada dia, beri makanan pada dia, beri duit. Tu yang disebut dalam buku-buku kitab-kitab sirah ni. Jadi akhirnya dia pun ikutlah lelaki-lelaki ni, pergilah bawa dia. Tak ada apa-apa berlaku, alhamdulillah. Sampailah berjumpa dengan adik dia ni, abang dia ni, Adi ni. Adi duduk di Syam tu bersama-sama dengan orang Kristian, masih lagi beragama Kristian pada masa tu. Jadi dia pun pergi. Bila sampai tu, dia kata, dia cakaplah bahasa dia, ahlan adik aku dah lama tunggu kau. Adik dia kata apa? Tunggu apa? Kau yang tinggal aku.
Gitu. Jadi dia marah-marah kepada ni abang dia ni. Lepas tu dia pun tanya lagi. Ni cerita yang kita nak cerita ni. Dia kata, ma taraina fi amri rajul. Dia tanya, kamu tengok dia tu macam mana? Ni lah maknanya bagusnya nak ceritanya Nabi kita SAW dia melayan orang-orang yang tawanan perang. Sebab sebelum daripada Islam ni dia jadi tawanan dulu, adik dia ni. Jadi Nabi kita ni kalau tawanan tu memang jaga betul maknanya kan. Kalau kita tengok baca kisah-kisah dalam sirah Nabi SAW dalam peperangan Badar, sampai dia cerita orang-orang kafir Quraisy yang ditawan tu mereka ini diberi makan sampai sahabat Nabi pun tak makan. Kamu kena beri kepada orang yang ditawan dulu. Bukan ikat dia tu, pukul dia tu, lepas tu terajang dulu, dia kata, lalu sekali bagi sikit bagi. Lepas tu makan tak beri. Macam gitu. Tak, dia kata kamu beri kepada makan ni, kamu makan apa ni yang simple-simple. Kamu kena beri makan yang hebat-hebat kepada tawanan perang. Tu macam tu layanan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia ajar kepada kita semualah juga kan. Jadi perempuan ini Adi ni tanya kepada adik dia, mata raina fi amri rajul. Dia kata, kamu tengok macam mana dia? Faqalat, lalu berkatalah adik dia ni, ara wallahi, dia kata, aku tengok demi Allah, antal haqa bihi sari'an. Baik, dia kata, kau ni pergi cepat-cepat tempat dia. Maknanya ialah kan, kalau kau lambat pergi ni kau rugi. Lambat pergi tu rugi satu. Kita ni kan maknanya rugi berapa? Kadang-kadang tak tahu kan, lambat-lambat kita kena mati dulu. Contohnya. Jadi sebab itulah dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dalam Quran sebut bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu. Ulama-ulama fiqh ketika dia menghuraikan perkara ni, dia kata apa? Sebagai contohnya, kita masuk nak semayang. Biasanya kalau kita masuk, kita nak semayang, kita tengok imam tu rakaat ke berapa. Imam baru rokok dah. Bila rokok terlepas lah, kita tak sempat lah nak rokok bersama imam, tak dapat rakaat lah. Jadi relax dulu lah. Gitu kan. Tunggu apa? Tunggu imam baca Fatihah balik baru kita nak ikut. Contohnya lah. Gitu kan. Ulama fiqh kata, kita berada di luar sembahyang dengan kita berada dalam sembahyang berbeza jauh. Sebab bila kita masuk dalam sembahyang tu, automatically kita dah dikira dah. Makna tak selalu. Dia punya apa ni? Perkiraan pahala tu. Kita berada di luar sembahyang, kita tak dapat. Sebab itulah walaupun kita datang kata imam dah rokok dah, imam dah nak sujud dah kan, kita ikut je, masuk terus ikut bagaimana imam berada tu. Jangan tunggu dia bangun dululah barulah kita nak ni. Sebab apa? Sebab kita masuk tu dalam sembahyang tu, walaupun 1 saat, walaupun 2 saat, walaupun 10 saat, pahala dah dapat lain antara kita duduk luar sembahyang, kita masuk dalam sembahyang. Walaupun kita tak dapat rakaat tu. Gitulah maknanya kan. Jadi maknanya inilah yang dikatakan oleh adik dia ni. Adik dia berkata kepada adik, dia kata, kau pergi cepat-cepat, dia kata. Sama juga kita dengar cerita itu yang diceritakan di dalam sirah ketika Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah binti Al-Khattab ni adik kepada Umar bin Al-Khattab. Bila Umar datang rumah dia, konon-konon nak belasah dia lah sebab dia masuk Islam kan. Lepas tu tiba-tiba dia tampar adik dia tu, sebab adik dia tak nak beri baca kitab yang dibaca, Quran lah. Bila dia tampar tengok berdarah, barulah dia reda sikit. Bila dia reda tu dia tanya, Fatimah, minta kau baca apa tadi aku dengar tu. Fatimah kata, aku tak nak beri. Aku dia kata, kau ni najis, kata kau pergi mandi dulu. Lepas tu dia datang. Kemudian Fatimah berkata kepada Umar bin Al-Khattab ni, dia kata, semalam aku dengar Nabi kita, Nabi SAW Muhammad tu telah berkata, berkata apa? Dia kata, Allahumma ansuril Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar. Maknanya kata-kata Fatimah tu daripada orang yang mengajar dia tu, orang beritahu dia. Jadi dia kata, Muhammad berkata benda tu. Dia kata apa? Tolonglah Islam dengan salah seorang daripada 2. Maknanya Umar bin Al-Khattab ataupun Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham tu Abu Jahal. Jadi adik dia kata, baik kau pergi cepat-cepat, dia kata kepada Muhammad. Aku takut nanti, takut apa? Sebab Nabi berdoa dengan salah satu. Kau doa salah satu, mana kalau seorang masuk Islam, seorang tak masuk Islam dah. Jadi oleh kerana itu kau pergi cepat.
takut didahului oleh Amr ibn Hisham tu. Nanti kalau Amr ibn Hisham pergi, Abu Jahal pergi, kau tak Islam lah, sebab kalau ikut doanya salah seorang, macam tu. Jadi akhirnya dia pergi. Jadi nak cerita sini lah, baik kau pergi cepat, kata adik Adi bin Hatim ni kepada Adi, antal haqa bihi sari'an, cepat-cepat, fa iyakunna nabiyyan falisabiq ilaihi fadlu, kerana dia kata dia tu adalah nabi, maka orang yang pergi kepada dia lebih awal, maka dia akan dapat kelebihan dia. Dalam Islam ni, orang masuk Islam awal ni dapat kelebihan. Macam kita juga lah, kalau kita semayang, orang semayang apa ni bersama dengan takbiratul ihram, bersama dengan imam, dia tak sama dengan orang datang lambat. Bukanlah makna kita kata apa ni, kalau lambat tak payah datang lah, bukan, baiklah datang semayang di masjid walaupun imam dah habis pun lebih baik daripada semayang seorang-seorang diri di rumah tu. Itu better lah kan. Tapi kalau boleh, mana kita semayang apa ni, takbiratul ihram bersama dengan imam, sebab dia tak sama. Orang masuk Islam zaman Nabi dulu macam tu juga. Ada orang masuk Islam masa belum perang Badar, ada orang masuk Islam selepas perang Badar, ada orang masuk Islam lepas perang Uhud, ada orang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Jadi dalam Quran sebut kan, tak sama, la yastawi minkum kan, tak sama di kalangan kamu ni orang yang masuk Islam min qablal fathi wa min ba'd, orang yang masuk Islam sebelum buka kota Mekah dengan lepas buka kota Mekah. Kerana apa? Kerana apa? Ada seorang sahabat tu dia sangat-sangat menyesal. Sangat menyesal sebab apa? Dulu masa zaman Nabi awal-awal, masa dakwah dulu, dia dah jumpa Muhammad ni, tapi dia ni banyak sangat reserve. Dia reserve kata, tunggulah, nasib baik tak mati. Kalau mati kafir dah dia tu. Jadi nama dia Ad-Dababi, nama dia Ad-Dababi, masyhur dia. Jadi akhirnya dia masuk Islam bila? Lepas pembukaan kota Mekah. Zaman dulu dia tak, lepas tu dia kata dia menggigit jarinya. Macam orang menyesal gila lah kata. Macam tu gigit jari. Sebab apa? Setiap hari dia akan ingat, kenapa aku tak masuk Islam dulu? Macam kita sekarang kan, kenapa aku ni masa muda lah, kita kata masa muda ni kenapa aku tak buat gini-gini, dah sakit barulah. Tapi janganlah kata dah sakit malas lah, tak lah pula kan. Tak apa datang lah kan, daripada tak datang langsung kan. Tapi maknanya perasaan menyesal tu ada pada sahabat tu. Jadi begitulah juga katanya Adi bin Hatim ni. Lalu dia pun, wa iyyakum malikan falan tuzallu indahu wa anta, dia kata. Jadi akhirnya dia pun pergilah, dia bungkus pakaian dia pun pergilah jumpa Nabi ke Madinah, dia kata. Lepas tu Nabi kata kepada dia, awak Adi, aku akan pegang tangan kau, dia kata. Jadi Nabi pegang tangan dia, jumpa di masjid. Pada masa tu ada satu kisah yang masyhur yang berlaku kepada Adi ni, iaitu pada masa dia mula-mula jumpa Nabi tu, dia pakai cross apa ni, salib dia pakai style orang dulu lah kan, style orang Kristian dulu lah. Dia pakai salib besar ni daripada perak, dia gantung di leher dia ni. Lepas tu jumpa Nabi tengok salib itu, Nabi pun baca ayat, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nabi baca ayat tu dalam surah At-Taubah, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Ayat tu dia orang Arab, dia faham kita mungkin tak faham lagi, kena terjemah dulu lah. Jadi maksud ayat tu ialah ittakhazu, orang-orang Yahudi dan Kristian ini, mereka mengambil padri-padri mereka sebagai Tuhan mereka. Dia pun dengar ni, Adi pun dengar ni, Muhammad tak betul dia kata. Tak betul ayat awak tu, dia kata. Okey. Habis tu Nabi pun interview dia. Adi, aku nak tanya kau, betul tak ada benda-benda yang haram dalam ajaran kau, tapi padri-padri kau kata macam ni dan menghalalkan? Betul tak? Betul? Dia kata. Dan kemudian kamu semua ikut padri-padri itu, kamu tak ikut Tuhan. Betul tak? Betul? Nabi kata, itulah dia, nama dia mengambil padri sebagai Tuhan. Jadi maknanya dalam hadis tu Nabi buat definisi lah, kita tengok. Maksud ambil Tuhan ni bukan kita pergi sembah kan, bukan ambil
kata ambil pun letak depan tu. Tu sembah apa? Sembah berhala, sembah apa? Tak mesti macam tu. Tapi kalau kita kata kita ambil selain daripada Allah, kita tak ikut apa yang Allah Taala kata, tapi kita ikut yang selain daripada Allah. Kalau bercanggah lah kita ikut yang ni. Allah kata macam ni, tapi kita ikut yang ni. Dan kita tolak yang ni. Itu maknanya ertinya mempertuhankan benda ni. Kalau ikut dalam definisi tadi lah. Tu maknanya jaga-jagalah. Sebab ulama sebutkan perkara ni, hadis ni, ketika nak cerita tentang apa ni, maksud kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi boleh tengoklah kitab-kitab disebutkan tentang perkara ni, iaitu kalau kita ni mengucap dua kalimah syahadah, antara benda yang sepatutnya kita buat, kita kena ikut ialah kita mesti terima hanya yang datang daripada Allah Taala saja. Kalaulah bertentangan dengan yang lain, kita tolak yang lain tu, kena terima yang daripada Allah Taala saja. Tu kata dia. Jadi dia pun datang, dia pun jumpa lagi. Nabi pegang tangan dia lagi, mari, dia kata, mari rumah aku. Nabi kata, dia pun ikutlah, ikut. Tengah jalan tu ada seorang tua pula, orang tua, perempuan tua dengan anak dia. Perempuan tua ni tahan Nabi. Rumah Nabi dengan tu tak jauh daripada masjid tu kan, tepi tu je. Tapi on the way jalan ada pula perempuan tua ni, banyak pula duduk cerita. Dia kata Adi duduk sebelah tu. Adi ni raja, raja makna Bani Toy. Jadi dia tengok, dia kata Muhammad ni. Jadi dia kata, perempuan tu cerita pasal miskin dia. Nabi tu yang peliknya, lama lah tu duduk dengar tu, angguk. Lepas tu last kali Nabi beri kepada dia keperluan dia. Selepas tu katalah kata Adi, kalau macam ni, dia kata ni bukan raja ni, Muhammad ni bukan raja, tapi dia dah kuasai habis satu tanah Arab dah. Sebab cerita ni berlaku pada tahun yang ke-9 hijrah Nabi, maknanya setahun lagi sebelum Nabi wafat. Jadi selepas tu datang lagi sampai ke rumah. Nabi ajak dia masuk rumah, pegang tangan dia. Kemudian rumah Nabi ni very simple tak ada apa-apa. Ada satu bantal hamparan yang dia kata kalau dalam hadis tu, iaitu yang Nabi gunakan daripada kulit kambing. Dalam tu dia letak sabuk. Sabuk bukan sabuk kelapa lah, zaman tu tak ada kelapa situ. Sabuk daripada pokok kurma. Jadi Nabi pun beri kepada dia. Dalam rumah Nabi tu satu tu je ada. Lepas tu dia tolak, dia kata, tapi Nabi kata tak, awak mesti duduk atas ni. Nabi duduk di mana? Nabi duduk atas pasir situ, kata, sebab tak ada hamparan lain dah, dia kata, selain daripada hamparan tu je. Bila dia tengok benda tu, dia kata ni bukan raja ni kalau macam ni. Kalau raja bukan style macam ni perangai dia. Akhirnya masa tu juga dia masuk Islam. Jadi selepas daripada tu cerita dia pun tanya Nabi lagi. Dia kata aku tengok, dia kata, orang Islam ni macam miskin, dia kata. Nabi kata apa kat dia? Kamu akan tunggulah nanti, akan sampai masa di mana orang Islam ni sangat kaya sehingga tidak ada harta, tidak ada orang, harta zakat tak ada. Tak tahu nak beri kepada siapa. Tu nombor satu Nabi beritahu dia. Yang kedua, Nabi beritahu kepada dia, dan kamu tengok tu, betul tak kamu tengok juga, dia kata, orang-orang Islam ni macam tak ada power, lemah, orang lain berkuasa, Farsi dengan Rom. Sebab tu dia ni sangat excited sangatlah dengan orang Rom tu. Jadi sebab dia Kristian. Nabi kata sampai masa nanti kamu akan tengok, dia kata, semua Rom dan juga Farsi tu akan kita pegang, dia kata. Nabi bercakap pada masa tu belum lagi, tapi akhirnya lepas dia masuk Islam ni, dia telah menyertai tentera di bawah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dialah yang mengalahkan tu tentera-tentera Parsi dan juga Rom tu selepas dia masuk Islam. Jadi nak ceritanya, selepas daripada tu tinggal satu benda lagi yang tak nampak dalam hidup dia. Allah Ta'ala beri dia umur panjang, tapi dia tak sempat benda ni, iaitu apa? Di zaman Umar bin Al-Khattab. Ulama-ulama cerita janji Nabi tu betul. Zaman Umar bin Al-Khattab, zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, iaitu selepas 90 tahun selepas daripada Nabi SAW wafat. Pada masa tu, zaman Umar bin Abdul Aziz ni, oleh kerana banyak sangat duit zakat ni, orang berebut nak bayar zakat, dan orang berebut tak nak ambil. Gitu. Kalau kita ni letak food bank ni lah, ada orang mari bawa lori tempat saya lah, kutip ambil barang tu ambil air tu, masuk dalam kereta dia, buat lari. Kita letak sekejap habis. Kita nak bagi kepada orang miskin, orang perlu. Jadi ambil jika awak perlu, kan tak? Bukan ambil jika awak nak tu. Itu suka hati yang nak.
Jadi dia kata zaman Umar bin Abdul Aziz ni sampai tak ada orang nak miskin. Jadi sehinggalah Umar bin Abdul Aziz ni kata khalifah pada masa tu, dia kata kalau macam tu kita cari siapa nak kahwin. Nak kahwin ni tak ada dalam senarai asnah zakat ni. Tapi sebab harta zakat tak tahu nak bagi ke siapa dah. Sebab banyak sangat. Akhirnya siapa-siapa yang tak kahwin lagi dia nak kahwin. Jadi kahwin cukup lah kan. Kahwin satu cukup lah kan. Kahwin dua. Kalau tak kahwin lagi, orang bujang-bujang kata, jadi ramailah pula mana duit daripada tu. Akhirnya lebih lagi duit tu. Jadi nak cerita ni, apa yang telah Nabi beritahu kepada Nini telah terlaksanalah pada masa tu kan. Jadi itulah dia ceritanya tentang Adi bin Hatim. Lepas tu Allah Ta'ala beri panjang umur kepada dia dan dia boleh tengok semua benda-benda yang telah ni. Jadi insya-Allah setakat itulah saja insya-Allah yang malam ni cerita Adi bin Hatim At-Ta'i rahimahullah ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi lah pada minggu hadapan dengan kisah sahabat yang lain pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.